Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita dalam video kali ini kita cuba praktikkan sebagaimana dijanjikan baru ni, iaitu kita praktikkan khabar. Kita cari khabar dalam surah Al-Jumu'ah. Baru ni juga surah ini juga kita ambil sebagai untuk tatbikkan mubtada'. Baru ni kita jumpa berapa mubtada' baru ni? 6 kan? Okey, mana mubtada' dia? Satu, huwa alladhi ni. Huwa itu satu mubtada'. Mubtada' yang kedua, wa huwal azizul hakim. Wa huwa itu adalah mubtada'. Dzalika mubtada' yang ketiga. Keempat, wallahu. Ketiga, keempat, mathalu. Dan yang ke satu, dua, tiga, empat, lima. Mathalu itu dah kelima. Dan wallahu adalah yang keenam. So setiap mubtada' wajib ada khabar, automatik. Nak cari khabar, kena cari mubtada' lah. Sudah jumpa mubtada', senanglah khabar. Okey, kita pergi satu-satu contoh daripada Quran ini. Okey, contohnya wa huwal ladzi ba'atha fil ummiyin. Mana khabar dia? Alladzi ba'atha. Ini dipanggil khabar jumlah ismiyah. Alladzi ba'atha. Okey. Yang kedua, wa huwal azizul hakim. So mana khabar dia? Al-azizu. Al-azizu. Wa huwa adalah mubtada', al-azizu adalah khabar. Yang ketiga, dzalika mubtada'. Mana khabar dia? Fadlullah adalah khabar dia. Fadlu adalah khabar dia. Allah ni mudhafun ilaih. Keempat, wallahu. Okey, khabar bagi wallahu, zul fadlil. Zu ni adalah khabar dia. Ini khabar apa? Khabar mufrad juga. So khabar jumlah ismiyah, khabar mufrad, dan ni juga khabar mufrad. Mathalul ladzina humilut taurat. Yang seterusnya, mathalul ladzina humilut taurat. Mana dia punya khabar dia? Yang ni, ayat ni, khabar dia duduk jauh sikit. Mana khabar dia? Kamathali. Ka tu haraf jar. Mathali itu majrur dengan haraf jar tadi. Okey. Jadi ini adalah khabar dia. Khabar dia. So khabar apa ni? Khabar syibh jumlah. Khabar syibh jumlah. Sebab ka tu haraf jar. Kan? Dan satu contoh lagi iaitu khabar wallahu la yahdi. La yahdi ini adalah khabar. Khabar jumlah apa? Ini khabar jumlah fi'liyah. So cukup 4. Kenapa surah ini dipilih? Dia cukup 4 jenis khabar tadi tu dalam 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Jumu'ah. Okey, kita tengok sikit. Hari ni kita tengok sikit. Ambil masalul ladzina humilut taurata thumma lam. Ni ayat ini iaitu contohnya kenapa khabar dia duduk jauh. Selalu khabar ni duduk dekat-dekat dengan mubtada' kan. Wallahu la yahdi. Macam ni. Terus lepas tu khabar wa huwal azizu, terus lepas tu khabar dzalika fadlu, terus lepas tu khabar. Senang faham. Tapi yang ni agak bagi sesetengah orang baru lah. Orang baru belajar bahasa Arab, dia rasa macam pelik sikit. Kenapa mubtada' masalu, khabar di kamasali? Okey, dia kena tengok makna dia. Sebab apa? Syarat khabar yang keempat kita belajar baru ni, iaitu dia kena, khabar ni syarat dia selain daripada isim, marfu' kan, nakirah, dia kena menyempurnakan makna mubtada'. Contoh macam mana ayat ni dari segi makna dia? Mathalul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Tu apa dia? Makna dia perumpamaan orang-orang yang diberi kitab Taurat ke atas mereka. Ni merujuk pada orang Yahudi. Summa lam yahmiluha, tapi kemudian mereka tak beramal pun dengan Taurat tu. Bukan setakat tak beramal, ubah pula Taurat tu ikut suka dia. Taurat kata haram, dia kata halal. Taurat kata halal, dia kata haram. Dia tukar-tukar hukum ikut suka dia. So perumpamaan ni apa dah? Ni baru perumpamaan, cerita ni baru tajuk dia kan. Apa cerita? Nak ceritakan perumpamaan orang Yahudi yang diberikan kitab Taurat, kemudian mereka tak beramal dengannya.
tidak beramal dengan Taurat itu seumpama apa? Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti seumpama apa? Seumpama himar yang membawa kitab-kitab yang besar tetapi tak tahu apa pun dalamnya. Bawa kitab tapi himar, dongki, keledai. Dia bawa kitab tapi dia tak alim pun. Bawa kitab saja tapi tak tahu apa pun isi dalam kitab tersebut. Jadi itulah perumpamaan orang Yahudi. Kalau sambung ayat tu, Allah marahlah, Allah murka. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kaum-kaum yang zalim. Itulah cerita dia. Jadi kita tengok tadi khabar. So kalau kita nak buat 5 soalan scan, boleh buat untuk khabar. Contohnya kita nak ambil mana? La yahdi. Boleh? Nak buat. Kalau kamathalil himar pun boleh buat 5 soalan scan. Sama juga dengan tadi jugalah kisah dia. So nak kita tulis. Okey. Boleh kita tulis sikit-sikit. Okay, kita ambil contoh-contoh, beberapa contoh ya. Contoh kita ambil ayat yang mana kita ambil satu contoh lah. Wa huwal azizul hakim. Contohnya kita buat wa huwal al-azizu. Okey, al-hakim. Okey, kita ambil al-azizu saja. Nak ringkaskan masa. Okey, isim marfu. Apa ni? Kenapa sama dia khabar? Dengan apa? Dengan dhammah, sebab dia mufrad. Dah. Itulah yang Arab dia. Azizu. Kalau kita nak Arab lagi, contohnya kita nak Arab kamathali tadi. Mathalul ladzina humilut tar, panjang kan? Mathalul ladzina humilut taurat. Okey, panjang ya dia. Kita ambil kamathalil himari. Kalau kita nak Arab dia, ka ni haraf jar lah. Kita ambil masali je. Masali isim majrur. Dah ada haraf jar, majrur. Kenapa dia majrur? Sebab ada ka. Ka tu haraf jar seperti, maksud dia. Dengan apa dia majrur? Dengan kasrah. Kenapa dia majrur dengan kasrah? Sebab dia mufrad. 5 soalan sekian. Cumanya mana khabar? Kalau masalu ni mubtada. Masalu tadi kalau kita nak i'rab dia isim marfu mubtada dhammah mufrad. Okey. Banyak lagi yang boleh buat. Okey, ini mubtada. So mana khabar dia? Sebab setiap mubtada kena ada khabar. Khabar ialah syibhu jumlah ni. Ka dengan mathali, dua unsur. Iaitu kita tulis kat bawah. Wa syibhu jumlah fi mahalli. Duduk di tempat apa? Fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Koma ni penting Koma ni penting. Nak menunjukkan sebab apa dia fi mahalli raf'in, tidak fi mahalli nasbin, mahalli jarrin, sebab dia khabar. Khabar kepada mana? Khabar pada mathalu. Khabar tadi. Inilah khabar dia. Kan mathali. So dia dua unsur. Okey. Nak kata khabar mufrad tak boleh sebab dia dua perkara. Ka ni pun khabar dia, mathali pun khabar dia. So dia campur dua tu, kombinasi tu menjadikan dia khabar syibh jumlah. Wa syibh jumlah fi mahalli raf'in khabar. So itu dah. Okey. Contoh lain yang kita ambil satu lagi ayat sebagai kita huraikan sikit. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. La yahdi tadi kita baca sebagai, kita baca iaitu khabar la yahdi. So kalau kita i'rab di sini, la yahdi. Wallahu la yahdi. Dia khabar apa? Wallahu ni mubtada lah. Buat 5 soalan sekian sama lah kan. So la yahdi. Kalau kita nampak 5 soalan scan. Okey, jom 5 soalan scan. Fi'il. La ni tak payahlah. La ni adalah huruf nafi. La yahdi. Okey.
fi'il marfu'. Ustaz, bukan majzum ke? Bukan, sebab la ni huruf nafi. Kenapa dia marfu' tidak majzum? Sebab dia khalin minal awamil. Ini jar jif. Kita dah belajar sebelum ni. Dengan apa dia marfu'? Sebab dia bukan, apa beza dia ni? Macam mana nak beza antara huruf nafi, la nafi dengan la nahi? Kalau la nahi baru dia majzum kan? Dia kalau la nahi dia akan jadi gini. La, contohlah, la tahdi. La tahdi. Di ni. Dia akan tak ada ya ni. Dibuang. So ini la, barulah nahiyah. Tu. Terang-terang nampak sebenarnya. So kalau dia ada ya, dia la nafiyah. La nafi dengan makna tidak. Bukan dengan makna jangan. Senang. Yang kedua nak macam mana la nafi dengan la nahi ni? La nahi makna jangan. La nafi makna tidak. Sebab apa? Lepas la ni, ya. Kalau la nahiyah, lepas la mesti ta. Mesti ta. Okey. Tu tip tu. Penting. Tip berharga. Khali minan. Sambung. Khali minal awamil. Okey. Dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Baik, tak nampak pun la yahdi mana ada dhammah. Inilah dipanggil dhammah hantu. Maksudnya muqaddarah. Ini panggil dhammah al-muqaddarah. Bila melibatkan huruf fi'illah. Ada alif wa kaya di akhir, dia banyak melibatkan muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, macam-macam muqaddarah. Okey. Last sekali sebab apa? Sebab dia mufrad. Habis mana khabar bagi wallahu? Khabar dia di mana? Inilah yang dipanggil khabar jumlah. Fi'il tak boleh jadi khabar. Kan? Syarat khabar kena isim. La yahdi. Ustaz, kenapa kita tak kata la yahdi ni khabar terus? La yahdi terus khabar. Fi'il tu khabar. Fi'il tak boleh jadi khabar. Sebab syarat khabar mesti isim. Habis tu mana isim dia? Ni. Isim dia. Wal jumlah. Jumlah. Al-fi'liyah. Mana jumlah fi'liyah? Kan ada unsur tadi kan? Yahdi satu unsur. Yang kedua, huwa dalam ni tu satu unsur. Satu yahdi fi'il tu, huwa ni adalah isim. So fi'il campur dengan isim, dia jadi isim. Dia menang isim. Macam positif lawan negatif. Dia menang apa? Menang negatif. Macam itulah konsep dia. Wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in juga. Kenapa fi mahalli raf'in? Sebab dia khabar. Dia adalah cerita kepada wallahi, dan Allah tidak memberi hidayah, tidak menunjuk pada orang kaum-kaum yang zalim. Wala yahdil qaumaz zalimin. Itulah cerita dia, kisah orang Yahudi yang mana Allah murka pada mereka. Allah tak bagi hidayah pada mereka sebab mereka zalim. So jangan zalim. Nanti Allah tak bagi kita hidayah. Okey. So itulah contoh, beberapa contoh pada hari ini, dan semoga kita semua jelas dengan tajuk dan mubtada dan khabar ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.